Anda sedang bersama Ruangan Masalah Tuse yang disiarkan oleh podcast Gerik Pod. Yang disiarkan daripada kota Singapura. Untuk anda di mana jua anda berada. Di Malaysia atau Singapura, Brunei Darussalam atau Indonesia, di Australia atau Canada, New York atau di London sana. Dan rancangan ini adalah untuk anda, daripada anda yang memaparkan kisah-kisah masalah anda. Tidak kiralah apa pun juga, bukan masalah peribadi saja. Anda boleh bentangkan di ruangan masalah tuse ini ya. Dan saya akan kembali sebentar saja lagi dengan cerita masalah yang pertama. Ya, dan sebagaimana saya katakan, kita mulakan ruangan masalah tuse ini, episod yang ke-12 dengan cerita kita yang pertama, yang dikirimkan oleh seorang pendengar yang bernama Brother Bingit. Ini mesti dia lagi bingit ni. Okey, kita dengar apa yang dibingitkan. Okey, tulisannya begini bunyinya. Salam bro, aku punya masalah kecil je. Baru je happen tadi. Bila aku turun nak beli rokok kat kedai Cina dekat dengan rumah aku. Aku queue kat kaunter. Cuma ada apik Cina depan aku je. So aku berdiri 1 meter belakang apik tu, while Cina kedai tu layan apik tu. Okey, bagus. Ini bagus. 1 meter jangan lupa. Kalau boleh lebih jauh lagi bagus. Sebab sebenarnya 1 meter ni tak cukup, masih dekat. Okey, dan katanya Brother Bingit ni seterusnya, apik tu beli dalam 2-3 barang je, tapi punyalah lambat. Cina kedai tu key in kat cash register while berbual dengan apik tu. Lepas tu nak masukkan dalam plastik bag pun berbual juga. Aku ingat lepas tu dah settle. Diorang bual lagi invisible per aku. Mungkin lah Invisible Man. Okay, relax Brother Bingit. Okay, apa kata dia lagi ni? Okay, aku punya bingit, tapi aku maintain je. Itu bagus. Maintain. Jangan kata tu meletup. Okay, apik tu belah cuma bila ada this guy datang and cut
konvo dorang. Okey, konvo tu shortcut ataupun singkatan bagi conversation, perbualan lah. Aku rasa family member Cina kedai tu kot. Aku pun pergi kat kaunter. Duit rokok aku dah letak atas kaunter. Cina kedai tu bual pula dengan the guy yang baru datang tu. Darah aku dah naik gila. Last aku cakap, excuse me, aku minta rokok, dia kasih, lepas tu aku belah. Tak sampai 30 second, kau fikir lah sendiri, ada customer lagi berbual. Ada customer lagi nak berbual. Okey. Yelah, ada customer lagi nak berbual Nak buat settle lah customer dulu. Ni tak, for nothing buat darah aku go up. Benda ni bukan first time happen to me bro. Dah few times, tapi kat lain-lain tempat. Tu je bro, aku nak let out. Okey. Pada nama dia berada bingit Dia memang lagi bingit. Nampak sah. Dari dia start sampai akhir kan, sampai kesudahannya, nampak jelas dia punya lagi bingit. Okay, anyway, terima kasih Brother Bingit atas kiriman masalah anda. Okay, sebagaimana ini pun perkara kecil-kecil ini pun jadi masalah bagi kita Jadi ruangan ni sebenarnya tidaklah semestinya masalah yang besar-besar. Kadang-kadang kata orang inilah tempatnya untuk sebagaimana yang dikatakan lasas, aku nak let out. Okay, maknanya kita let out lah. Kata tu luahkan, leraikan, katakanlah. Jadi tak tersimpan dalam hati kita apa, ataupun dalam fikiran kita masalah yang ada. Let go. Sebab masalah ni kalau kita simpan lama-lama, collect kan, dan simpan terkumpul kan, boleh meletup babe. Okay. Jadi itu dia yang diperkatakan oleh brother kita, Brother Bingit. Dan terus terang saya cakap, saya sendiri pernah lalui keadaan serupa. Saya rasa ramai antara kita yang pernah lah go through perkara yang sama ataupun keadaan yang sama. Kita queue up, diorang tempat depan tu yang jual dengan si pembeli, yelah mungkin diorang nak berbual, tapi dia nak berbual, dia punya pasal lah kan. Tapi kata orang tu, customer buat belakang kan, settle dulu, clear dia punya queue kan. Kalau ada queue, clearkan queue, baru lepas tu duduklah kau kan. Nak berbual lama-lama pun lantak. Tapi ni tak, kita ada tunggu buat belakang, dia berbual lagi. Macam sebagaimana Brother Bingit ni cakap, dengar aku invisible lah. Dengar kita invisible kan, tak nampak kot. Jadi itulah cerita yang pertama yang dapat saya bacakan. Menarik, sebagaimana saya katakan, sesuatu yang lazim kita hadapi. Saya rasa ramailah, terus terang pada pendapat saya, sesuatu yang ramai antara kita yang pernah melalui sedemikian mungkin bulan lepas, tahun lepas, 5 tahun lepas, rasa-rasa mesti ada at least sekali pun yelah kita hadapi masalah yang serupa. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Brother Bingit kerana kiriman yang ringkas, padat dan best lah. Bagi saya best. Sesuatu yang kata orang tu kita dapat kata orang tu kita dapat faham. Sebab most likely kita pernah lalui kata pengalaman yang sama. Jadi dan kita akan kembali dengan cerita yang seterusnya sebentar saja lagi.
Ya, dan kita kembali sekali lagi untuk meneruskan ruangan Masalah Tusi yang disiarkan oleh podcast Gerik Pod yang disiarkan dari Kota Singa, Singapura. Dan anda baru saja mendengar cerita yang pertama yang dihantarkan oleh pendengar yang menamakan dirinya Brother Bingit. Dan kita teruskan dengan cerita yang kedua ataupun cerita yang seterusnya. Dan sebelum tu saya ingin ataupun kalau anda yang mendengar ingin menghantar cerita masalah anda boleh menghantarnya kepada kami melalui email masalah.tuse@gmail.com. Ejaannya senang sekali, masalah tuse TOSAY @gmail.com. Kalau tak ingat, pergi saja ke Spotify ataupun YouTube, dan di sana ada tertera alamat email di mana anda boleh menghantar cerita masalah anda. Dan kita teruskan dengan cerita yang seterusnya yang dikirimkan oleh Adirah. Okey. Kata Adirah ataupun tulisan Adirah begini bunyinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Beberapa tahun lalu saya pernah putus tunang. Hubungan cinta yang terjalin beberapa tahun sebelum itu dan harapan untuk berumah tangga hancur dengan sekelip mata apabila kawan saya ternampak tunang saya itu berduaan menonton wayang bersama seorang wanita. Okay. Apabila saya bertanya siapakah wanita itu, pada mulanya dia katakan rakan kerjanya. Tetapi apabila saya terus soal siasat, dia akhirnya mengaku bahawa wanita itu adalah bekas kekasihnya sebelum saya. Ini pun kes macam berat Okey. Tak apa, kita teruskan lagi dan dengar apa kata Adirah seterusnya. Sengketa susulan kejadian tersebut membuat saya membuat keputusan untuk memutuskan pertunangan saya. Selepas terputusnya pertunangan saya itu, saya dapat tahu daripada kawan-kawan bekas tunang saya itu bahawa tunang saya telah bernikah secara mendadak dengan wanita tersebut kira-kira setahun kemudian. Pada bulan Ramadan yang lepas, saya terserempak dengan bekas tunang saya itu. Sempat kami berbicara seketika, bertanya khabar masing-masing. Apabila saya bertanya, anak dah berapa sekarang? Jawabnya, satu je, staying with my ex. Daripada perbualan selanjutnya, saya dapat tahu bahawa dia sudah bercerai setahun lalu. Keesokan harinya, dia teks saya. Oleh kerana kisah antara kami sudah lama berlalu dan dia pun sudah kembali single, saya balas mesej WhatsApp-nya itu. Daripada situ, hari demi hari dia akan teks saya dan kami saling bersembang di WhatsApp bila free. Ada kalanya juga dia call saya. Baru-baru ini, dalam perbualan telefon dengannya, dia bertanya sama ada saya sudi tak untuk meneruskan hubungan kami yang terputus. Tersentak saya dengan pertanyaan itu. Saya tidak menjawab soalannya, tetapi sebaliknya menukar topik perbualan kami. Selang beberapa hari, dia ulangi pertanyaannya itu. Saya sudah anggap putusnya tunangan saya dengannya sebagai perkara lama dan saya sudah move on. Buat saya, ianya adalah kesilapan lalu yang tidak harus disimpan. Setelah saya move on, saya juga telah memaafkannya secara peribadi. Hasil daripada
nasihat seorang kawan yang mengatakan bahawa selagi saya masih berdendam, saya tidak akan dapat move on dari kejadian malang itu. Kata kawan saya itu juga, sedangkan Tuhan boleh memaafkan kita yang selalu membuat dosa. Walau bagaimanapun, apabila bekas tunang saya itu bertanya sebegitu, saya kurang pasti sama ada saya boleh menerimanya kembali dalam hati saya. Mungkin saya sudah memaafkannya dan luka saya akibat perbuatannya dahulu sudah sembuh, tetapi parutnya tetap ada, walau macam mana saya cuba menafikannya. Bekas tunang saya semasa mengemukakan pertanyaan itu juga mengatakan bahawa dia sedar dan menginsafi kesalahannya dulu. Katanya dia sudah berubah semenjak penceraiannya. Itulah masalah yang sedang berada di fikiran saya. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Adira. Dan cerita yang agak ataupun kes masalah yang agak berat, agak rumit nampaknya. Walaupun bagi kita ialah daripada apa yang bagi saya lah, daripada apa yang saya nampak daripada ceritanya tu, memanglah taklah begitu rumit, tapi saya rasa dari segi perasaan tu memang rumit. Sebagaimana Adira katakan, dia bertunang, dia putus tunang sebab bekas tunangnya tu ataupun bekas tunangnya kelihatan bersama berdua tengok wayang dengan bekas kekasihnya sebelum Adira oleh kawan Adira. Jadi di situ ada kata orang tu tidak kejujuran daripada pihak bekas tunang Adira. Okey. Dan mengikut Adira, dia sudah memaafkanlah tunang dia. Yalah. Sebagaimana dia katakan, kawan dia pun cakap sedangkan Tuhan boleh maafkan kita yang setiap ketika buat dosa. Kita pula manusia nak simpan-simpan dendam tu, yalah, kita harapkan Tuhan maafkan kita, tapi kita sendiri tak nak maafkan orang kan. Tapi kata orang tu, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Cakap senang memang kan, cakap aja kan, tapi yang merasakannya tu memang Tuhan saja yang tahu. Okey. Dan sebagaimana saya katakan juga bahawa ataupun sebagaimana Adira kata, dia actually dah move on hasil daripada nasihat kawannya. Nasihat yang baik. Kata kawannya tu, move on. Dia mesti maafkan dan move on. Selagi kata orang tu Kangang, bila perasaan marah tu masih duduk di dalam hati kita, dalam fikiran kita, kita akan tetap masih kata orang tu ditakut lama. Kita masih simpan cerita lama, kita tak move on. Kita memanglah dari segi fizikal kita dah kata tu bergerak ke hadapan, tetapi kita masih terikat dengan kisah lama kita, sejarah lama kita. Sejarah ni untuk kita belajar, tapi kita tidak hidup dengan masa lampau. Kita hidup untuk masa hadapan. Kita hidup untuk hari ni dan bersiap untuk hari esok. Jadi terus terang saya katakan, nasihat yang baik gila. Okay? Dan Adira dah move on. Cuma bila baru-baru ni dia terserempak dengan bekas tunangnya, berbual. Mungkin bekas tunang dia masih ada nombor handphone Adira kot. Sebab tu dah dapat kontak Adira, hantar mesej. Mereka saling berhubungan through WhatsApp. Mengikut Adira, dia pun ada juga
kata orang tu call bekas tunangnya call dia, berbual lah kan kata orang tu. Dan Adira pun kata dia pun dah cerita lama, dia dah move on, dan bekas tunangnya pun dah singgah balik. Kalau masih suami orang, saya rasa Adira pun tak lah kata tu nak layan kan. Jadi tapi masalahnya inilah masalah Adira. Masalah Adira adalah bekas tunangnya ni tanya dia sama dia sudi untuk restart dah kata tu cerita lama sambung balik. Okey. Dan Adira katakan dia dah maafkan. Okey. Dan kata tu luka yang lama tu dah sembuh lah kan. Tapi ini statement yang kenyataan yang cukup baik sekali. Tapi parutnya tetap ada. Walau macam mana saya cuba menafikan, ini pun adalah satu hakikat lah kan. Kita dah maafkan, kita dah sembuh dah itu, tetapi kadang-kadang parut tu mengingatkan kita tentang kejatuhan kita lah kan. Sama ada jatuh, betul-betul jatuh, tersungkur, kita luka, dan parutnya masih ada. Dan sama juga dengan luka perasaannya kan. Tetap kata tu, macam mana kita cuba deny pun kan, ataupun kita cuba nafikan, kata orang tu tipulah kalau kita cakap kita tidak terusik dengan sejarah lama yang lagi-lagi yang menyakitkan dan itu masalah Adira. Sebab walaupun tunang dia cakap dia dah berubah, dia dah insaf dengan kesalahan lama, persoalannya adalah yang saya faham juga mungkin pada ketika ini dalam fikiran Adira, sama ada dia terima untuk meneruskan kata orang tu cerita yang terputus, ataupun sebaliknya. Bukan senang, sesuatu yang berat untuk difikir, dan mungkin anda pernah melalui keadaan yang serupa. Tak semesti sama, serupa tapi tak sama. Ataupun mungkin ada sesiapa yang pernah melalui perkara yang serupa, ataupun mungkin daripada pengalaman anda, mungkin ada di luar sana penasihat sosial yang pernah melalui atau mendengar masalah-masalah sebegini. Apa jalan keluarnya? Ya atau tidak? Kita sekadar ialah bila Adira mengatakan ni, mungkin dia nak buah fikiran kita. Kata tu, bila ramai yang berfikirkan dan ramai yang menasihatkan, mungkin ada di antara nasihat tu yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah Adira ni. Tapi kita semua ni sekadar boleh memberi pendapat, memberi pandangan dan memberi cadangan. Kata putus ataupun the decision, terletak hanya pada yang empunya diri, iaitu Adira. Kita kembali sebentar lagi dengan rancangan ini seterusnya.
Ya, dan kita kembali sekali lagi dalam ruangan Masalah Tusih yang disiarkan daripada Kota Singa, Singapura, yang memaparkan, yang membentangkan masalah-masalah anda, tidak semestinya masalah peribadi anda, sebab kita ni melalui masalah bermacam-macam, corak dan rentak dan inilah ruangan untuk anda, daripada anda untuk anda, dan ruangan ini adalah untuk semua yang mendengar, yang orang Melayu ataupun anda-anda yang faham bahasa Melayu, dan jika anda ada masalah-masalah anda sendiri, anda juga boleh menghantarnya kepada kami melalui email masalahtusih@gmail.com. Dan ruangan ini, ruangan Masalah Tusih ini, dan kisah-kisah yang dipaparkan boleh anda dengar melalui Spotify Masalah Tusih, dan juga YouTube Masalah Tusih. Dan bila anda di sana, lebih-lebih lagi di YouTube, jangan lupa subscribe dan like, dan kita cuba bina satu komuniti yang membincangkan masalah-masalah. Dan yang bestnya, bila anda menulis di sini, anda tak perlu gunakan nama anda sendiri. Kalau boleh, memang saya galakkan untuk anda tidak menyatakan nama sebenar, biar kita kata, biar anda dengan mudah mengeluarkan apa yang tersirat, ataupun anda mudah menyurat apa yang tersirat, supaya kita tak takut-takut lah. Nanti saudara saya ke mak saya ke kawan saya dengar tahu kan. Tak payah. Jadi anda boleh menghantarnya. Dan sampai di sini saja ruangan Masalah Tusih untuk ruangan ataupun episod yang ke-12. Dan ruangan ini disiarkan dari hari Isnin hingga hari Jumaat saja. Maka hari ini ada hari Jumaat, dan saya akan kembali lagi dengan episod yang ke-13 pada hari Isnin nanti, dan anda boleh mendengarnya episod-episod daripada episod 1 hingga episod 12 ni di Spotify dan di YouTube. Sehingga kita berjumpa lagi. Kalau ada silap dan salah saya susun 10 jari. Mohon ampun dan maaf. Zahir dan batin. Jaga diri baik-baik. Selamat berhujung minggu. Selamat berjumpa lagi.